Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Okey, untuk penguatan tuan-tuan dan puan-puan, video ni ialah pre-recorded. Sebab berkemungkinan kami berdua akan mengerjakan umrah. Kalau tidak postpone lah kan. InsyaAllah lah, doalah kami. Alright. Okey, sebelum itu, video ini dibawa khas oleh webinar Swing Trading. Okey. Alright. So, hari ini kita lebih pada sisi santai. Alright. So, saya Zafir. Sahabat saya di sebelah ni dah sahabat saya Khuzaimi. Alright. Biasanya kita orang panggil saya CZ. Coach Khuzaimi ni CK. Okay. So topik santai kita hari ni, apa kita nak buat selepas kita rugi? Apa nak buat lepas rugi apa nak buat? Okay. So, sebab apa? Dia kadang-kadang bila kita lepas rugi ni, kita akan sedih. Ada tak orang rugi happy? Biasanya sedih dan menangis di bucu katil aku. Bucu katil okey, itu lemah menangis. Kalau saya revenge. Apa orang nangis bucu katil? Kalau kita balas dendam. Okey. So, lepas rugi ni, ketika dululah macam time saya mula trade, bila lepas saya rugi ni, saya ada satu sifat saya nak revenge. Okey, saya nak revenge. Revenge ni, maksud revenge ni, saya dah mula cari, kau boleh loss hari ni, saya nak cover balik loss yang saya buat. Baru loss tadi, saya terus nak cover pada hari tu juga. Kalau tak dapat juga, dia rasa tak tenang hidup. Bila nak cover ni balik, Ajak akan mulalah cari-cari saham-saham yang mungkin cekidis, yang saham murah, yang tak ada fundamental, dengan beranggapan naik 2-3 bit, cover loss yang kita buat. Dia boleh suka saham murah mungkin sebab dapat lot banyak. Sebab dia beranggapan kalau saham lagi murah ni, kalau naik lagi cepat untung. Itu revenge. At least aku revenge. Kau nangis. So kau kalau nangis kau apa? Okey, saya nak bagi satu tips lah. Nak bagi tips di mana kalau kita ni yalah dah rugi kan, takkan kita nak menangis kan. Tadi kata nak menangis lah semua. Sampai bila nak menangis kan? Masalah tak selesai juga. Betul tak? Okey, dia begini. Rugi tetap ada dalam pelaburan saham ni. Cuma rugi itu adalah benda yang perkara rugi adalah perkara yang boleh dikawal. Maksudnya adalah kita boleh meminimumkan kerugian dan kita boleh maksimumkan keuntungan. Alright. Jadi apabila rugi ni, rugi benda yang boleh dikawal. Okay. Confirm rugi tu pasti bukan tak boleh rugi dalam saham ni. Rugi tu tetap ada. Okay. Dan kalau rugi itu pasti, untung itu apa dia? Sudah. Untung itu rezeki. Okay. Jadi kalau kita bila terlibat dengan pelaburan saham ni, apabila kita mengalami kerugian, tips yang pertamanya adalah cuba kita cek balik. Okey, kita cek balik apakah kesalahan kita dan apa mistik yang kita buat sehingga menyebabkan kita mengalami kerugian. Alright, cuba kita cek balik. Adakah salah kita ataupun salah market ataupun salah cikgu yang mengajar? Kan? Biasanya ramai orang menyalahkan cikgu. Paling senang. Senang kan? Kalau kita salah, kalau kita kalah, kita akan salahkan jurulatih yang mengajar kan? Jadi nasihat saya adalah cuba cek balik. Okey. Sebab apa kita mengalami kerugian? Anda kata kalau kerugian tu adalah mistik kita sendiri, cuba kita cek balik. Dekat mana? Adakah salah kita entry? Kan, sama ada kita jenis suka mengejar harga ke ataupun kita suka beli saham yang yang sedang ke bawah menuju ke bawah ke kan. Cuba kita cek balik apakah kesalahan yang kita buat. Alright, kemudian dan kita tengok balik saham-saham yang sedang naik. Cuba tengok balik saham-saham yang tengah naik. Kenapa dia naik dan kenapa ketika berlakunya satu sentimen yang tak bagus tapi saham tu kekal naik. Cuba cek balik sebab apa. Jadi kat sini sebenarnya kita sedang perbaiki kita punya pengetahuan. Okey, walaupun mungkin ada orang yang dia tak tahu dengan siapa yang dia nak rujuk. Okey, tapi benda ni kita boleh buat sendiri. Cuba kita tengok saham-saham tengah naik. Kenapa dia elok naik? Mesti ada sebab kenapa dia naik. Okey, dan mesti ada sebab kenapa yang kita beli ni jatuh. So kena cek balik. Jangan hanya menyalahkan je saja. Tak. Sebenarnya saham ni dia tak boleh menyalahkan tak. Kita last kali letakkan diri kita ni sebagai satu punca yang boleh menyebabkan kita ni rugi. Mesti kesalahan tu terletak pada diri sendiri.
Okey, mungkin yang tips seterusnya mungkin daripada Zafir. Mungkin ada tips lain kot daripada saya ni kan. Okey. Dia macam saham ni ialah satu perniagaan. Okey. Okey. So dalam perniagaan kita akan rekod duit keluar masuk. Sama juga macam saham, kita kena ada rekod. Setiap kali kita beli saham ni kita kena rekod. So beli ni untung atau rugi. Kita panggil trading journal. Okey, kita ada journal lah. So bila kita ada trading journal ni, dia lagi mudah untuk kita lihat balik mistake-mistake kita. Sebab trading journal ni dia akan tulis, kita akan tulis harga saham apa kita beli, harga berapa kita beli, tarikh kita beli dan reason kenapa kita beli. Tu bila kita beli. Dan beli jual pun kita tulis sama. Hari kita jual, date kita jual dan juga kenapa jual, reason kenapa jual lah. Alright. So, andai kata kalau kita membuat rugi yang berturut-turut rugi. Okey, saya sarankan tuan-tuan untuk stop dulu trading. Andai kata dah rugi besar ataupun masuk rugi. Setiap kali masuk rugi. Saya nasihat anda untuk stop dulu trading. Berhenti dulu trading. Muhasabah diri orang panggil lah. Muhasabah. Tapi kan, bila orang dah rugi ni biasanya dia sentap. So bila dia sentap ni dia ignore saham tu. Apatah lagi kalau nak buat trading journal. Jangan merajuk. Dia marah saham tu. Jangan sampai merajuk. Okey, dia macam ni. So andai kata kalau tuan-tuan perempuan dah start loss berkali-kali, memang kenapa saya suruh stop dulu trading. Okey, stop dulu untuk bagi tempoh bertenang. Dia kalau orang merajuk ni kena bagi tenang dulu. Dia tak boleh tengah merajuk ni paksa je buat juga, tak boleh. Sebab dia akan kacau kita punya emosi. Dan apabila kita trade dengan emosi yang tak stable, kita akan ada tendensi untuk membuat kerugian yang samalah dan mistake yang sama. Dan juga bila kita ada trading plan ni, bukan trading plan, trading journal. Okey. So bila kita ada trading journal, kita boleh tengok rekod kita. Okey, so kat situlah kita boleh lihat di manakah mistake kita. Itu kalau kita nampak. Andai kata kalau kita tak nampak, apa kena buat? Itulah gunanya kalau ada guru. Guru ke ataupun reminder ataupun ada sahabat-sahabat kita untuk share kita punya trader journal untuk minta dia orang bagi pandangan. Kadang-kadang benda tu silap, kadang-kadang kita tak nampak. Okey, so dengan adanya guru ataupun circle yang positif lah. Circle yang positif ya, bukan circle negatif. So kalau circle negatif ni kita bagi padam muka kau. Okey, tak selesai masalah. Dia buat kita lagi sakit hati ada. Okey. So kita kena cari circle yang positif. Itu paling penting. Paling penting. Dan juga macam saya dulu memang saya suka refer pada guru saya lah. Apa saja buat. So kat situlah saya akan dapat tips-tips ataupun nasihat. Mungkin cara saya ni salah. Kemungkinan saya kejar harga. Kemudian tak ada signal pun saya buat nampak ada signal. Tak ada signal tapi saya make sure dia ada signal. Okay. Maknanya saya cuba cari alasan untuk masuk walaupun tak ada signal. So dari situ saya nampak saya punya kesilapan. Dan juga setiap kali kita buat trading journal ni, tak dinafikan untuk seorang yang beginner akan buat mistake. Cumanya macam Bab kata sahabat saya dulu, dalam dunia ni ada 1000 mistake. 1000 kan? Mungkin lebih ke? Mungkin lebih kan? Kenapa nak buat mistake yang sama? Banyak lagi mistake kat luar sana. Dia senang cerita kenapa kita ulang buat mistake yang sama kan, sedangkan banyak mistake lain yang kita boleh buat. Ya betul. Okay, so bukan nak kata kena buat mistake lain. Bukan keep on make mistake. Tak. Okay, so maksudnya bila kita buat satu kesilapan, kita belajar daripada kesilapan tersebut. Okay, sebab tu bagi saya kena buat trading journal. Okay, dan juga trading journal adalah untuk membantu guru. Macam saya reminder, memang kalau klien minta untuk saya review, saya memang suka tengok trading journal. Sebab mudah untuk saya nampak. Sebab dengan trading journal, saya lagi mudah untuk nampak dia punya attitude dalam keadaan dalam pasaran saham ni. Sama ada dia ni memang suka mengejar harga ke, ataupun dia gunakan hope analysis dan sebagainya lah. Berdasarkan trading journal. Trading journal. Trading journal dah nampak dah dia punya trend emosi dia tersebut lah. Cara trading ni boleh nampak lah macam mana betul. kan. Okay, so satu, anda kata kalau rugi, berhenti dulu trading. Ambillah tempoh bertenang. Anda kata kalau seminggu lah. Kalau sebulan lah. Tapi jangan ambil masa terlalu lama. Bukan pergi mandi bunga tu kan? Mandi bunga banyak. Mandi bunga kan? Tak, mana tahu kalau itu sebab lain. Trade tak jadi tadi kan mandi bunga. Mandi bunga bukan tak kahwin ke? Alright. So, stop dulu trading, cari tempoh bertenang dan belajar balik. Belajar daripada kesilapan. Okay. So, lepas kita belajar kesilapan tu,
baru kita punya emosi stable lah, dan kita akan sambung balik trading. Tapi make sure kita kena ada ilmu jugalah. Walaupun rugi-rugi pun kena ada ilmu juga. Okay. Cuma tak dinafikan ada ilmu ke tak ada ilmu tu, rugi tu tetap pasti. Tapi macam mana kita nak kawal kerugian tu? Kita nak minimiskan kerugian tu untuk maksimumkan keuntungan. Alright. So untuk trading ni, okay, saham ni dia macam orang panggil apa, psychology game lah. Okay, so kita kena letak emosi kita kat luar. Kita tak boleh bawa emosi kita dalam trading. Maksudnya macam mana tu? Maksudnya macam kalau kita sebagai contoh, kita ni ada masalah kat luar kan. So benda tu kita tak boleh bawa ke dalam trading. Tak boleh. Ataupun masalah dalam trading kita tak boleh bawa keluar. Kita kena emulate emosi sebanyak yang boleh. Contoh andai kata kalau kita nak bayar kereta. Okey, dah lah kita nak bayar kereta. Bulan dah dekat penghujung bulan kan, nak bayar kereta kan. Alright. So duit trading kita pula kita gunakan duit yang untuk bayar kita bulan-bulan. Memang naya. Dia akan kacau emosi kita. Sebab kita dah create satu urgency. Tahu urgency? Urgency ya? Saya tak tahu urgency. Itu macam bahasa Melayu pun saya tak tahu. Dia macam create satu benda nak cepat lah. Urgent. Kau found out lah Google nanti. So dia create satu benda yang kita nak cepat. Kita perlukan cepat. Bila kita ada satu timeline yang nak cepat ni, kita akan start cari saham-saham yang murah supaya kita boleh dapat profit yang banyak. Jangan lebih cepat. Sebab tu tak boleh guna duit yang kita nak guna untuk pakai, ataupun duit yang kita nak bayar kereta ke, bayar rumah ke, beli pampers anak ke, beli beras ke apa, tak boleh. Kena pakai duit lebihan. So bila kita pakai duit lebihan ni, kita akan lebih tenang sebenarnya. Kita akan lebih tenang. Sebab untuk trade saham ni kita kena tenang. So buang emosi-emosi yang dapat mengacau. So trade lah duit lebihan, jangan duit yang urgent nak pakai. Dia lebihan ni maksudnya itulah macam Zafir bagi tu tadi, kalau rugi pun kita boleh tidur lena, hidup tenang kan. Kalau kita pakai duit yang kita boleh katakan ini je lah duit yang ada, elakkan guna tu. Sebab apa? Kalau duit tu tak ada, insya-Allah kita pun memang tak tenang dalam hidup ni. Sebab saya pernah mengalaminya. So saya dapat tahu benda ni ya. Dia boleh dapat rasa macam mana duit, sebagai contoh kita buat loan kan, buat pinjaman. Lepas tu ada orang menjual rumah pun ada, menjual kereta pun ada tuan-tuan. Jangan main-main saham ni. Sebab dia punya emosi dia sangat tinggi. Sebab apa? Sebab dalam pelaburan saham dia boleh bagi satu keuntungan yang luar biasa. Macam contoh Zafir, dia boleh buat keuntungan 3 bulan dapat 100%. Kalau modal 1,000, untunglah 1,000. Kalau modal 10,000, untunglah 10,000. Kalau untung 100,000, untung 100,000. Jadi keuntungan luar biasa dalam saham. Tapi kena ingat, macam mana luar biasanya keuntungan, begitu juga kerugian. Okey, kerugian juga dia boleh jadi luar biasa kalau kita tak boleh kontrol dia. Alright. Jadi saya nak share lah sebagai contoh ramai orang kata dalam saham ni dia kena ada masa. Kan, maksudnya bila dia terlibat dalam saham, dia tak boleh buat aktiviti lain. Kan, dia tak boleh bekerja, tak boleh berniaga. Dia kena fokus saham je. Dia kena tengok monitor je. Dia kena tengok skrin je. Okay? Tapi hari ni saya nak kongsikan lah. Di mana hari ni, alhamdulillah, student saya boleh buat profit 20%. Okay? Pada satu saham. Dan lagi satu saham pun boleh buat 20%. Walaupun bukan full time trader tau. Beliau seorang cikgu sekolah. Tapi macam mana dia menceritakan, minggu ni memang sibuk, memang busy, tapi boleh buat 40% dalam 2 kaunter. Sekejap saya share kan. Contoh, saya share kat sini ni. Walaupun anda sibuk bekerja, walaupun anda sibuk berniaga, sebagai contoh, macam mana beliau share pada 2 saham, okey, yang beliau meraih satu saham 20%. Dan satu saham lagi pun sama juga 20%. Okey. Ni kenyataan beliau di mana beliau bagi tahu, terima kasih atas ilmu. Minggu ni 7 hari kerja tanpa cuti dan sangat busy. Okey, tapi masih boleh buat profit. Alright? Bak kata sikit, kalau swing counter yang betul, tak perlu kerap buka laptop untuk tengok counter. Thanks semua coaches. Ini kenyataan daripada student kami.
Alright. Ini membuktikan apa dia? Membuktikan orang yang bekerja tak ada masa nak tengok skrin pun boleh buat profit kan? Alright. Saya sangat bersyukur sebab inilah satu kepuasan kami sebenarnya tuan-tuan. Alright. Bila kami berkongsi ilmu, okey, dan manfaat tu kami dapat sebarkan kepada orang dekat luar sana. Yang ramai tak tahu lubuk, orang kata apa, lubuk emas dalam pelaburan saham ni sebenarnya. Okey, sebab siapa nak bagi tuan-tuan 20%? Saya ingat tak sampai sebulan ni. 20% boleh dapat tak sampai sebulan. Walaupun macam tu, saya sendiri pun boleh buat bulan Januari sebulan 50% tuan-tuan. Tapi ramai orang tak tahu. Ramai orang ingat pasaran saham tengah mengudum. Tengah jatuh, tak boleh buat profit. Elakkan masuk saham. Saham ni untuk orang kaya. Saham ni boleh bankrupt. Ini antara skeptikal ramai orang. Betul tak Abi? Betul. Okey tuan-tuan. Jadi kami doakanlah semoga student kami ni berjaya meraih profit dan keuntungan dalam pasaran saham ni daripada kami mula berkongsi ilmu sehinggalah mereka boleh berdiri sendiri ya tuan-tuan. Kami di sini hanya mampu berkongsi ilmu dan juga pengalaman yang kami ada je. Okey, dan selebih pada itu adalah terletak pada usaha tuan-tuan sendiri juga. Okey, kalau tuan-tuan rajin berusaha, okey, rajin mengkaji saham, malam-malam rajin study, kan, berkongsi chat bersama dalam kata apa, kita punya circle, insya-Allah bertukar-tukar pandangan, okey, insya-Allah boleh berjaya tuan-tuan. Percaya pada diri sendiri sebab dalam saham ni peluang sentiasa ada. Walaupun hari ni market merah, tak selama-lamanya merah. Okey, sentiasa akan ada yang hijau. Walaupun hari ni market agak sendu, okey, insya-Allah esok pasti meriah. Okey, saya nak tanya dengan Zafir sendirilah. Apa tips ataupun boleh bagi 3 tips kot. Okey, 3 tips yang boleh membuatkan kita sukses lah. Bukan saja pelaburan saham ni tuan-tuan. Sebab kita kena ingat, kita juga terlibat juga dengan saham akhirat. Kan? So boleh bagi tak tips macam mana nak berjaya? Okey. So yang pertama lah kan. Okey, pertama ialah kita menjaga adab. Adab berguru. Okey, adab berguru. Macam tadi kan, kalau rugi ni kita nak tuduh siapa ni? Siapa nak salah ni? nak tuduh siapa salah ni kan? Okey. So kat situ kita dah mula orang panggil apa? Setan merasuk kita lah. Setan hasut kita untuk menuduh orang. Kita tak boleh terima kenyataan yang sebenarnya kita yang tekan, orang lain yang salah. Kita sendiri tekan, orang lain yang salah. Macam saya tekan, saya rugi, engkau salah lah ni. Okey. Andai kata kalau kawan kita tu bagi buy call sekalipun, siapa yang salah? Kita salah sebab kita ikut. Ikut tanpa kaji betul-betul. Alright. So untuk wanita perempuan, buy call memang tak boleh lah. Bagi saya, tak payah tunggu buy call. Kaji sendiri. Apa ilmu ada, kaji sendiri. Okey. So tips yang pertama tadi ialah menjaga adab. Adab berguru. Okay, adab berguru. So memang dalam kelas kita kena betul-betul respect guru kita lah. So kita jangan nak bukan sahaja kelas, selepas kelas tu kita jangan nak memburuk-burukkan guru kita. Kita nak burukkan cikgu-cikgu lain, tak ada. Yalah, sebabkan kita nak dapatkan keberkatan ilmu. Kita nak keberkatan ilmu tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ni paling banyak saya nampak, iaitu keberkatan bekerja. Keberkatan bekerja. Andai kata kita bekerja, kita curi-curi masa untuk tengok platform. Okey. So bagi saya, elakkan mencuri-curi masa. Sebenarnya yang ini ramai orang buat ni. Dia tak perasan tau sebenarnya. Dia rasa macam ada masa free ni, boleh tengok kejap. Waktu bekerja tuan-tuan. Waktu bekerja. Okey. So selesaikan urusan kerja dahulu. Dah ada masa free time, barulah kita boleh lihat platform ataupun masa rehat. Okey. So bila kita curi masa waktu bekerja, itu salah satu punca kita punya pendapatan tak berkat. Okey, tak berkat. Okey, yang tu kedua. Yang ketiga ni paling favorite saya lah. Oh ya. Okey, cuba niatkan keuntungan tu untuk orang yang kita sayang. Bukan untuk diri sendiri. Tapi untuk orang yang kita sayang. Contoh, siapakah orang paling kita sayang? Of course kita niat ibu bapa lah. Ibu bapa kita. Maknanya kita niatkan. Anda kata kalau saya untung ni, saya nak belanja makan ke, nak bawa pergi umrah ke, nak beli hadiah ke. Okey. Sebab apa? Saya ni bukanlah ustaz. So aku nak cerita tapi pasal baru nak start lah. Tak ada. Tak layak jauh daripada jadi ustaz. Saya ni hanya share apa yang saya belajar lah.
Okey, sebab kalau kita dahulukan orang lain daripada kita, insya-Allah rezeki itu sangat-sangat murah. Macam ada rezeki je, bawa lah mak bapak. Senang cerita macam inilah, kita bahagiakan kita punya ayah dan ibu. Parents kita lah. Andai kata kalau masih ada lah, kalau tak ada, tak apa. Maknanya kita adik-beradik kita punya ahli keluarga yang terdekat, isteri kita, anak-anak kita. So kita bahagiakan mereka dulu. Maknanya kita niat untuk orang lain, insya-Allah rezeki itu akan lagi murah tuan-tuan perempuan. Ini saya nak tambah tuan. Lagi satu, banyakkan bersedekah lah. Alright. Kadang-kadang tak perlu tunggu untung saham baru nak sedekah. Okey, tapi kita sedekah dengan apa yang kita mampu dahulu. Alright. Baru insya-Allah rezeki tu pun Allah tambah lagi. Okey, mana tahu dengan saham juga Allah tambah rezeki daripada situ kan. Bukan saja keuntungan saham tuan-tuan, tapi kefahaman. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita nak apabila kita belajar ni, Allah kurniakan kita kefahaman dalam pelaburan saham. Kalau kita belajar sehari suntuk kan, kita buat perbincangan, tapi kalau tak faham apa pun, kita tetap tak boleh nak buat apa dia, keuntungan. Okey, banyakkanlah bersedekah. Dan juga kalau kita mendapat keuntungan dalam pelaburan saham ni, kita berzakat. Sebab dalam saham ni kita ada zakat saham. Okey, jadi kita tunaikanlah zakat saham. InsyaAllah akan lebih berkat kita punya pelaburan. Right? So, macam mana kita susah dan payahnya dalam hidup ini, sedekahlah walau RM1. Okey, sedekahlah. Dan rajin kan buat buat sedekah subuh. Right? Tak kisah pun sebenarnya. Jangan bila saya kata buat sedekah subuh ni, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tak sedekah. Rajin-rajin walaupun sikit, ikut mana kita mampu. Yang penting hati ikhlas. Jangan nanti bila kita sedekah lebih sebab nak mengharapkan balasan daripada orang kata apa? Yalah, balasan daripada amalan sedekah tu nak mengharapkan lebih, takut nanti jadi tak ikhlas. Kan? So takut nanti kenapa? Bila kita niatkan supaya bila kita sedekah tu dapat lebih, tapi tiba-tiba Allah tak bagi seperti apa yang kita harapkan, dia akan jadi kecewa dan juga dia akan jadi hati yang tak ikhlas tuan-tuan. Okey, sedekah berapa yang kita mampu. Takut nanti berapa? Anda kata kalau kita sekarang ni ada lebih kurang RM50. Kan? Contoh. Sekarang ada sekeping RM50, tapi nak sedekah RM20. Lepas tu kita masuk, kita ikhlas tu hanya RM20 je. Lagi RM30 balance tu kita tak ikhlas. Korek balik kaki. Nampak lawak tuan-tuan, tapi itulah hakikatnya. Kita kena ikhlas dalam bab bersedekah. Okey, insya-Allah itu pun cubalah itu, dan juga apa perkara yang kami amalkan. Okey, kita sama-sama amalkanlah. Alright, banyakkan bersedekah dan berdoalah banyak-banyak. Okey, walaupun kita ni ialah membuat keuntungan saham tu kadang-kadang boleh dapat keuntungan yang luar biasa, tapi kena ingat siapa yang memudahkan urusan kita dalam pelaburan saham. Kena ingat tu. Alright, okay. So itulah tips daripada kami dan juga nasihat-nasihat daripada kami lah. Alright, okay. So sebelum sesi yang seterusnya, okay, apa kata kita tonton dulu video khas ini. Asal beli je rugi. Asal beli je rugi. Biasa kan dengar ni. Tak tahu bila nak cut loss. Tak faham support resistance. Tak tahu bila nak ambil profit. Tak tahu nak kawal emosi bila trade. Jika anda hadapi masalah ini, anda perlu belajar teknik swing trading. Tak perlu tengok chart hari-hari. Ini result student kami. Jumpa kami di webinar Swing Trading. Kembali lagi kita pada sesi petang. Sesi petang ni kita akan buat sedikit game. Game ni santai je tuan-tuan perempuan. Okay, so saya dengan Khuzami akan bermain satu game, iaitu Pick Dictionary. Pick Dictionary lah, maknanya lukis dan teka. Okay, so dalam game ni kita ada 3 round. Okay, 3 round ni kita tentukan siapa pemenangnya. Adakah anda tim Zafir ataupun tim Khuzami? Tim CK ataupun tim CK ataupun tim CZ. Alright. Okay. Jom kita akan saya akan mula dulu lah. Saya akan mula dulu. Saya lukis dan Khuzami akan teka. Okey. Saya kena teka. 3 round. Okey, tengok. Dah bersedia? Dah bersedia ya. Okey, jom kita buat round yang pertama. Boleh macam ni. Okay. Ada game pula Apa yang kertas ni pun saya tak tahu apa lagi. Okey, so saya akan lukis dan Kucai akan teka. Okey, 1
2, 3. Nasib kau lah. Okey. Okey. Buaian. Swing. Swing trading. Ya, betul. Tengok siapa tim saya, CI. Ni senang sangat lukis ni. Okey, round kedua. Apa agaknya ni? Okey, round kedua. Okey, bersedia? Bersedia. Wah, pasal semua senang sangat. Macam mana nak leki nak? Jerung. Dah. Kita beroleh kemenangan yang kedua. Apa buat soalan ni? Senang sangat. Tak adil. Itu gigi ke? Itu mulut. Okey, saya lukis bawah je lah. Okey, bawah tak apa. So, round ketiga. Okey, round yang terakhir. Sedia Okey, 1, 2, 3. Ni senang je ni. Candlestick. Cat. Betul. Senang sangat soalan ni. Kita memperoleh kemenangan 3-0, tuan-tuan. So, tahniah siapa yang tim dengan saya. Right. Okay, so saya akan switch. Kali ni Khuzami yang akan lukis dan saya akan teka lah. Okey. Tapi kena ingat tuan-tuan perempuan, soalannya sangat senang. Tidak adil lagi. Kena ingat, daripada saya pun senang juga ni. Kan. Okey. So, kali ni turn saya pula. Okey. Siapa tim saya ni? Komen. So siapa yang menang Kalau ni? tuan-tuan perempuan nak teka pun boleh. Boleh tulis jawapan dulu sebelum kami teka. Okey. Alright, kita tengok. Dia soalan senang, tapi melukis tu main peranan yang penting. Okey. So, untuk kita sama juga ada 3 pusingan. Okey, kita ke pusingan yang pertama. Alright. Uptrend. Bullish. Bull run. Betul. Itu kucing ke bull? Ini kucing. Sebaik dia lukis atas. Patut saya tak payah lukis atas lah. Bagi dia jawab kucing je tadi. Okey. Yang seterusnya pula pusingan yang kedua. Alright. Okey, yang ni confirm dia tak boleh jawab kan. Saya lukis pelik-pelik sikit. Okey, betul. Okey. Ni bearish. Apa yang saya lukis pun saya tak tahulah tuan-tuan. Doraemon boleh jadi juga. Kangaroo. Ya, betul. Kangaroo betul je. Wah, macam ni pun. Yang ni boleh jawab betul lah. Power. Sabotaj. Ekor mana cai? Ekor ajar. Tak habis lukis. Ini senang sangat, kita bagi susah sikit. Tak boleh bagi senang-senang ni, senang jawab. Okey. Alright. So
Candles. Lukis cepat, tak adil lah. Troli. Apa ni? Macam mana nak lukis Benda ni. Ini senang ni. Ini saja sabotage. So jawapannya adalah laptop. Ni laptop. Ni benda apa? Ini kalau dia bertutup. Laptop macam ni Cahai. Mi aku ajar laptop. Macam ni. Senang kan? Ni apa? Troli. Tak adil. So kemenangan kepada Steam CK Okey, setakat itu saja untuk game pada sisi ini. Right. So, setakat itu saja pada hari ini. Diharapkan tuan-tuan puan terhibur dengan permainan Pick Dictionary. Okey, walaupun Khuzami menang, bagi saya keputusan tetap tidak adil. Lepas ni saya nak minta dengan host untuk cari orang yang ketiga supaya tak bias. Alright, setakat itu saja. Okey, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you.